Alhamdulillah, pada malam ini saya mengucapkan terima kasih kepada Pakatan Rakyat, khususnya kawan-kawan di Lembah Pantai, pimpinan-pimpinan yang hadir, kepada kawan-kawan beragama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawai Laipeng, Dacia Wang Sang Hao, Sakatera Leung Galilei Warkam, Wanakam. Faham? Aku pun tak faham, baru belajar tadi. Saudara yang saya kasih sekalian, malam ini kita bersama-sama dalam himpunan Reformasi 2.0. Saudara Zahir Hassan mengimbas kenangan waktu berlaku reformasi siri pertama, beliau di mana. Dan saya pun untuk awal ini ingin berkongsi sedikit sebanyak. Waktu reformasi berlaku tahun 1998, seingat saya usia saya cuma 15 tahun waktu itu. Gegak gempita seluruh negara di waktu negara kita pada waktu itu menjadi host Sukan Commonwealth. Ya? Ramai jiran-jiran yang turun berhimpun saban minggu di jalan raya di kota-kota besar khususnya. Kita yang budak-budak ini tak tahu apa. Saya dilahirkan saudara dalam keluarga UMNO. Daripada ibu ayah sampai adik-beradik UMNO belaka. Maklumlah, kita dari negeri kelahiran UMNO, Johor, Darul UMNO. Tetapi saudara, satu perkataan Datuk Seri yang saya ingat pada waktu itu adalah apabila beliau sering mengungkapkan perkataan yang kaya bertambah kaya, yang miskin papa kedana. Perkara itu mengakibatkan saya berfikir, mengapakah seorang timbalan Perdana Menteri, pemangku Perdana Menteri boleh dilakukan sedemikian rupa. Setelah beberapa ketika saya melalui teman-teman, saya tanya betul-betul apa masalah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang hanya beberapa ketika sahaja lagi akan dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Bangun, bangkit dan lawan Dr. Mahathir pada waktu itu. Waktu itu saudara tak ada siapa berani lawan Dr. Mahathir. Waktu itu saudara, Dr. Mahathir dilihat sebagai bapa pembangunan Malaysia. Dia bawa banyak pembangunan, banyak bangunan-bangunan. Rupanya saudara, saya dimaklumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bersetuju hanya satu perkara dengan Dr. Mahathir waktu itu. Apabila beliau sebagai Menteri Kewangan diminta untuk mengeluarkan wang dalam jumlah yang besar untuk menyelamatkan syarikat kroni Dr. Mahathir. Jadi dalam pertemuan petang itu, dua mata antara Dr. Mahathir dengan Anwar Ibrahim, beliau diberi kata putus. Sama ada kamu Anwar Ibrahim letak jawatan atau kamu akan dipecat. Jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari itu saudara adalah, Datuk Seri, saya akan lawan, tetap lawan. Dan itulah yang membawa kita sampai hari ini saudara. Selepas daripada peristiwa pemecatan itu, satu persatu kejahatan, kebobrokan, pembaziran Barisan Nasional kita bongkar. Dan tidak lama selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim buat tour dia pergi pusing seluruh negara jelaskan keadaan bagaimana, beliau dimasukkan dalam penjara. Ya, apabila beliau dimasukkan dalam penjara, yang pertama saya nak sebut 15 tahun lepas bermulalah tertubuhnya Parti Keadilan. Waktu itu Parti Keadilan Nasional. Kita cuba bergabung dengan kawan-kawan lain, PSM, PRM, PSM saya tak pasti, PRM, DAP dan PAS. Ya? Dan kita mengalami waktu sukar. Pada waktu itu pilihan raya tahun 2004, Parti Keadilan Rakyat hanya tinggal satu kerusi. Waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di dalam penjara. Barisan Alternatif pada waktu itu habis. DAP Isytihar keluar daripada Barisan Alternatif, kalau saudara masih ingat. Dan hari ini 15 tahun kemudian, beberapa waktu dulu dalam pilihan raya umum dulu, saya sendiri bertanding di dalam kawasan Parlimen Muar. Kawasan Parlimen Muar, dan saya tewas. Kita lawan, tuan-tuan dan puan-puan, timbalan menteri belia pula pada waktu itu. Tetapi yang cukup membanggakan kita adalah kita sebagai anak muda yang tiada siapa-siapa, yang bukan siapa-siapa pun dalam parti ini, kita berjaya turunkan majoriti Barisan Nasional di negeri Johor. Di Muar mereka cuma menang 1,600 undi sahaja. Di Johor keadilan menang di Parlimen Batu Pahat, dan di Johor keadilan ada satu DUN. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat kenapa
kenapa dan apa sebabnya Barisan Nasional betul-betul mahu memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam penjara. Sebab paling mudah, Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau berada di luar penjara, keputusan yang dia dapat lihat dalam pilihan raya umum yang lepas adalah majoriti rakyat Malaysia bersama Pakatan Rakyat. Betul atau tidak? Kita sudah menang 52% dan Lembah Pantai tahniah lawan menteri. Menang orang Lembah Pantai. Menteri pula tu bukan menteri wilayah, menteri Lembah Pantai. Semua projek dibawa ke sini, hamburan wang jutaan ringgit, tapi rakyat Lembah Pantai tidak berganjak dan masih tetap mahu meneruskan reformasi. Tahniah kawan-kawan di Lembah Pantai. Ya. Jadi saudara, kesatuan kita pada waktu itu dalam pilihan raya lepas banyak berkisar. Dan saya nak sebut soal anak muda aja pada malam ini. Kita lihat manifesto pilihan raya yang berjaya menyatukan anak muda. Banyak adik-adik universiti di sini, banyak kawan-kawan sebaya dengan saya atau lebih muda daripada saya di sini. Kita janjikan kepada rakyat untuk kita turunkan harga minyak. Kita janjikan kepada anak muda pendidikan percuma. Kita janjikan kepada rakyat harga kereta lebih murah. Dan kita janjikan insya-Allah kalau Pakatan Rakyat perintah, kita tidak akan salurkan beban hutang negara yang telah dicipta sekian lama oleh Barisan Nasional kepada rakyat. Tetapi hari ini saudara lihat, hari ini apabila Barisan Nasional sudah memerintah walaupun dengan 47% undi sahaja, mereka mula membalas dendam kepada rakyat. Kita tahu kerajaan kita ini beroperasi dalam keadaan hutang yang sangat tinggi. Lebih 55% hutang. Jawapannya apa untuk kerajaan yang tak pandai merintah, yang tak pandai urus duit apabila ada hutang, wang tak cukup? Apa yang mereka buat? Apa yang mereka lakukan saudara? Cerdik orang Lembah Pantai, sebab tu menang. Mereka tidak memilih untuk menjual pesawat peribadi milik Perdana Menteri. Mereka tidak memilih untuk menghentikan pembaziran. Mereka tidak memilih untuk menutup terus lubang-lubang rasuah salah guna kuasa. Tetapi saudara kena ingat, Perdana Menteri pernah bagi tahu, dia kata sama ada GST atau bankruptcy. Maknanya mereka tidak mahu pilihan lain. Mereka tidak mahu lakukan penjimatan. Mereka tidak mahu lakukan memberhentikan rasuah salah guna kuasa. Tapi mereka pilih untuk beri cukai dan salurkan cukai itu yang menjadi beban hari ini adalah kepada rakyat. Mereka pilih yang pertama bukan untuk mereka berjimat, tetapi yang pertama, cukaikan rakyat, khususnya orang-orang macam tuan-tuan dan macam saya. Ya, jadi cukai, tuan-tuan dan puan-puan, dua perkara. Kalau kita kerajaan tak ada duit, mereka tidak pilih itu, mereka pilih satu, potong subsidi, nombor dua, kenakan cukai GST. Menteri bagi tahu GST tidak akan menaikkan harga barang. Siapa percaya angkat tangan? Bohong atau betul? Bohong. GST akan menaikkan harga barang. Please mark my words tonight. GST, cukai ini saudara untuk tambah hasil kerajaan. Buat apa dia buat cukai kalau hasil dia tak bertambah? Betul atau tidak? Membohong kalau dulu 10 campur 6, hari ini cuma 6%. Saudara, hari ini cukai yang dikenakan kepada saudara ialah value added tax. Di setiap peringkat bertambahnya nilai satu-satu barang itu, cukai akan dikenakan. Contoh, kalau saudara beli ayam, daripada ayam direban, orang yang membeli ayam ini jual kepada orang yang proses, itu ada pertambahan nilai, harganya akan berbeza. Daripada orang yang proses ayam jual kepada pemborong, harganya akan berbeza. Daripada pemborong sampai ke kita di pasar-pasar, harganya akan berbeza. Setiap kali tingkat pertambahan atau perbezaan harga itu, cukai akan dikenakan kepada rakyat. Dan paling penting, GST ini saya nak bagi tahu secara ringkas, termasuklah perkhidmatan api, elektrik, air, internet, astro, semua akan kena cukai 6%. Jadi nak membohong apa lagi kepada rakyat, wahai menteri-menteri Barisan Nasional? Kamu nak bagi tahu cukai ini, GST ini kalau dikenakan rakyat tidak menanggungnya, kamu bohong. Betul atau tidak saudara? Barisan Nasional bohong. 6% kata mereka tidak banyak. Tak apa. Kita nak tengok selepas dilaksanakan perkara ini, kita nak lihat bagaimana perkara ini boleh. Saudara, saya nak bagi tahu senang aja begini. Kalau betul-betul kerajaan kita pada hari ini tak mampu nak bayar cukai dan tak mampu nak menanggung perbelanjaan negara, dan setelah mereka lakukan banyak perkara, termasuklah jual pesawat-pesawat mewah mereka,
terbang menggunakan commercial airlines yang ada. Segala usaha untuk menjimatkan wang itu setelah dilakukan masih tak cukup. Rakyat Malaysia, saya rasa pimpinan dan kawan-kawan Pakatan Rakyat, orang yang pertama akan pertahankan negara, kita sanggup menyumbang, betul atau tidak? Tetapi bukan sebelum kamu cukai rakyat, kamu tak lakukan penjimatan. Itu bukan caranya. Jadi saudara yang saya kasih sekalian, tadi kawan-kawan kita dah sebut 5 tahun mahkamah putuskan hukuman, dan mereka rayu untuk tambah hukuman kepada 20 tahun. Ini satu perkara yang kita tak boleh terima. Jadi khas untuk anak muda pada malam ini, saya nak bagi tahu. Sebelum itu saya nak sebut GST yang nak dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Pembazirannya berlaku daripada segi implementasi. Syarikat-syarikat terpaksa keluar belanja yang lebih, dan untuk itu sahaja Menteri Ahmad Maslan yang in charge, yang buat GST ini dah belanja dah, umum belanja dah. Mereka nak turun ke semua parlimen, belanja 2.2 juta ringgit hanya untuk ceramah bagi faham GST. Nak bagi faham pun belanja iklan bukan main. Saudara lihat di bas, di badan-badan bas, mereka buat iklan di televisyen. Tak cukup dengan itu, train penceramah untuk tipu rakyat, belanja 2.2 juta ringgit untuk seluruh parlimen, untuk parlimen-parlimen di seluruh negara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, reformasi 2.0 khusus buat anak muda yang lebih muda daripada saya, yang tak merasai nikmat sebenarnya reformasi 98 dulu. Apa yang kami nak ajak pada hari ini? Yang kita nak ajak pada hari ini bukanlah untuk kita turun berdemonstrasi ke jalan-jalan raya. Reformasi 2.0 ini maknanya jauh lebih besar. Reformasi 2.0 sesedara adalah untuk kita mengubah cara kerajaan kita ditadbir. Yang pertama sekali, kita kena pastikan perubahan berlaku dari segi pertahanan negara. Betul atau tidak? Kita belanja jutaan ringgit, hari itu hilang. MH370 sampai hari ini tidak jumpa. Ikut atas hilang, dalam laut pun hilang tuan-tuan dan puan-puan. Lahat Datu berlaku dan baru ini berlaku lagi. Jadi kemana pergi wang yang dibelanjakan untuk pertahanan negara? Tubuh Eskom untuk kawal di Sabah dan Sarawak di kawasan perairan yang berisiko tinggi pun kita gagal. Jadi apa jaminan kerajaan yang ada hari ini boleh mempertahankan keselamatan kita? Ada jaminan atau tidak? Mereka tak boleh jamin anak muda belajar, tak perlu bayar hutang dalam keadaan negara kita ada hasil petroleum yang tinggi. Mereka gagal. Mereka tak boleh jamin keselamatan kita, khas perkara-perkara yang kita tengok dah berlaku, mereka gagal. Mereka gagal jamin harga barang akan turun atau kekal rendah, mereka gagal. Apabila sebuah kerajaan itu gagal, tanggungjawab jatuh kepada anak muda khususnya untuk kita bangkit dan tumbangkan Kerajaan Barisan Nasional paling lambat dalam pilihan raya akan datang. Boleh atau tidak? Jadi saya tinggalkan saudara di situ saja. Teman-teman pimpinan penceramah lain sudah tiba. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, membujur lalu, melintang patah, lawan tetap reformasi. Qulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisaibil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.